Okey, kita pergi 6.3. Okey, kita nak ambil measures of dispersion. Kita nak mengkaji serakan data kita ni. Sekarang soalan dia akan bincang yang mana satu, kalau kita ada dua sampel contoh. Dua sampel kajian, yang mana satu yang more consistent? Yang mana satu yang lebih konsisten? So kita akan lihat, biasanya kita akan lihat standard deviation. Standard deviation ni maksudnya selisih antara mean dengan yang lain sebelah. Contoh macam ni kan, yang ini rujukan kita, yang tengah ni biasanya mean lah. So nanti dalam data kita rujuk mean. Berapa beza mean dengan yang lain? Berapa selisih dia? Kalau SD dia 1, maka selisih dia 1 je. Contoh katakan mean kita 15 lah contoh. SD kita 1, standard deviation kita 1. Maksud dia berbeza sebanyak 1 unit. Katakan kita ada satu kelas tu ada 16 orang pelajar. Markah purata dalam kelas tu adalah 15/20 contoh. Jadi kalau SD 1, maksudnya antara pelajar tu kebanyakannya selisih 1 markah je daripada mean. Kebanyakan dalam kelas tu selisih 1 markah je. Tapi kalau SD 2 ni maksud dia selisih daripada mean tu adalah 2 unit. Maksudnya kebanyakan pelajar dia selisih sebanyak 2 unit. Ada pelajar 15, ada pelajar 17, ada yang pelajar 12, 13, kan, dia selisih jauh. Okey. Jadi kalau kita lihat serakan dia, kalau selisih dia kecil, maka dia lebih konsisten. Ya? Boleh ke? Maksud dia lebih konsisten ni, maksud dia kebanyakan markah tu dia hampir kepada nilai purata. Dia tak jauh pada nilai purata, nilai mean. Okey. Tu antaranya kita gunakan standard deviation lah. Tapi kalau kita nak buat pengiraan, kita boleh buat pengiraan variance, standard deviation, coefficient of skewness ataupun coefficient of skewness. Ini macam dia beradik ni. Salah ni. Sama tak? Note 3 4. Variation ni patutnya. Bukan ni, bukan skewness ni. Coefficient of variation. Macam lah. So semua ni untuk kita nak menentukan dia punya serakan dia. Kebiasaan kita gunakan standard deviation je. Okey, kita lihat variance. Kita ada dua formula. Tengok soalan tu, dia bentuk table ke bukan. Kalau bentuk bukan table, maka gunakan formula yang pertama. Bila tak ada table, dia tak ada frekuensi F. Kalau kita ada table, selepas simbol summation letak F. Selepas simbol summation letak F. Sama juga ni. Sebenarnya formula dia hampir sama. Standard deviation dengan variation, beza dia adalah square root. Kita dah kira variance, maka nak cari standard deviation, kita buat square root je. Okey tak? Okey, ini tadi coefficient of skewness. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai Pearson's coefficient. Ada dua formula. Simbol dia adalah SK. Kalau kita bincang mean dengan median, mesti ada 3 di sebelah. Ada 3 ni. Kalau kita gunakan maklumat mean dengan mode, kita akan gunakan tolak je. Mean tolak mode. Boleh ke? Kalau SK, tadi kita ikut daripada box tadi. Kaedah yang lain pula, kita boleh gunakan Pearson coefficient. Kalau kita kira sama ada formula pertama atau kedua, SK dia sama dengan 0, maka kesimpulan dia adalah symmetric. Kalau lebih besar, maka positively skewed. Ya. Positif, ikut je. Kalau lebih kecil, negatif. Ini cara lain kalau kita nak buat kesimpulan. Okey. Oh, ni tadi coefficient of variation. Jadi kalau soalan sebut find coefficient of variation, ini pun kita boleh tentukan dia punya SK dia. Ambil nilai standard deviation bagi dengan mean. Darat dengan 100%. Ini dalam nota ada tak? Ini cara kita nak buat kesimpulan. Dalam group assignment mungkin
kita dah kira nilai dia. Soalan suruh buat interpret. Dia suruh interpret data yang kita dapat tu. So kena ikutlah dia berada di mana. So gunakan kesimpulan yang ada ni. Ini cara lain kita nak bincang skewness. Cara lain. Cara yang pertama kita lihat pada box and whisker tadi. Satu. Yang kedua kita lihat SK, nilai SK. Yang ketiga kita lihat graf. Kita lihat mana yang paling rendah. Kalau yang rendah tu berada di sebelah kanan, maka kita ambil kesimpulan dia adalah skew to the right. Mana yang hijau tu skew to the right ataupun positively skew. Tengok yang rendah tu di mana. Boleh kan? Kalau kita lihat yang biru memang symmetrical lah. Ini untuk yang biru, symmetrical. Ni saya labelkan ni yang pertama ya. Yang ni lah. Kemudian yang tengah tu adalah yang ni, yang biru tu. Ni yang biru ni. Yang ketiga ni kita panggil dia sebagai skew to the left. Maksud dia kita lihat mana yang rendah. Yang rendah tu di mana? Kalau rendah tu sebelah kiri, maka kesimpulan dia adalah skew to the left. 19. Okey, ini data kita dia panggil apa ni? Group data ataupun ungroup data? Ini dia panggil ungroup data. So kena lihat formula ungroup data. Ini kalau nak guna table. Kalau tak nak guna kereta je. Okey, formula variance. Formula variance adalah kalau dari segi simbol kita ambil S kuasa 2, simbol dia S kuasa 2. Formula dia 1 over n minus 1. Ni formula yang dia beri dalam soalan. Ni summation of x kemudian kuasa 2 per dengan n. Jadi n tu adalah number of data. Ada berapa ni? 8, 9. 9 tolak 1, 8. Summation of x squared 1801. Summation of x, oh ni pun kena jumlah je ni, 117. Kuasa 2 per dengan n 9. Kemudian kamu kira lah 35 sepatutnya. Kemudian soalan seterusnya kita nak standard deviation terus square root of 35. Dapatlah 5.916. Ini kaedah kalau guna table. Kalau kamu mahir guna calculator, table ni tak payah. Kalau guna calculator, kamu tulis je summation of x squared berapa. Tulis je, tak payah table. Markah dia sama, summation of x. So tengok pada soalan. Soalan apa yang kita perlukan? Summation of x squared. Satu lagi summation of x. Tulis je lah. Ini kaedah ni kalau tak menggunakan table, guna calculator je. Tapi tulislah nilai dia berapa? 1801. Summation of x 117. Okay. Nanti dalam tutorial saya akan bincang cara nak guna calculator. Okey, sama juga kita nak kira variance. Yes. Sama kan? Soalan yang pertama apa? Dia nak apa? Variance and standard deviation. Okey. Ada soalan yang pertama lah. Okey, yang ini pun lagi banyak lah. Nanti kamu kena tambah supaya kamu boleh dapat summation of fx squared berapa. Summation of f x berapa. Kemudian summation of f berapa. Kalau tak nanti kamu kena guna table. Banyak kerja lah. Ini adalah frekuensi. Nanti kamu kena tambah x. X tu adalah midpoint. Kemudian kamu ambil fx kuasa 2 berapa. Fx berapa. Jumlah frekuensi berapa. Saya galakkan guna calculator je. Okay. Nanti kamu semak lah.
Yang X ni saya tunjukkan 5.5 tambah 10.5, maka dapat tak 8? Betul tak? 8, kemudian 13, 23, 28. Kalau guna kereta, paling kurang kamu tulis yang ni 33. Ada tertinggal ni 8, 13, 23, 28, 33 lagi. Apa tak? 18. Sekali 13, 18, kemudian 23, 28, 33, 38. Jadi kalau guna calculator, paling kurang dalam table tu buat yang ni je, F dan X. So jumlahkan F 20, jumlahkan X, tengok calculator berapa. Jumlah X tak payah. Okey, gunalah calculator. Jumlah F adalah 20. Betul? 20. Jumlah Fx 490. Maksud dia, kamu ambil 1 darab 8 tambah 2 darab 13 tambah 3 darab 18 tambah sampai habis. Jumlah Fx kuasa 2 maksud dia frekuensi 1. X tu kuasa 2. 1 darab 8 kuasa 2 berapa? 2 darab 13 kuasa 2 berapa? 3 darab 18 kuasa 2 berapa? Hari sekali kamu jumlahkan, dapatlah nilai 13310. Gunakan formula variance. Simbol dia S kuasa 2, 1 per N tolak 1, kemudian summation of Fx squared tolak in bracket summation of Fx kuasa 2 per dengan N. Ganti je nilai 1 per jumlah F 20. So 1 per 19. Fx kuasa 2 13310 tolak Fx 0 kuasa 2 N kita 20. So dapatlah nilai dia 68.7. Sama yang tadi, standard deviation sama dengan square root of 68.7, 8.3. Jadi kalau guna calculator, kamu hanya perlukan tambahan X saja. Yang lain tu semua guna calculator. Kalau tak nanti panjang kerja ni. Jadi kalau nak buat table, markah dia sama dengan kamu hanya tulis berapa dia punya total dia. Okey, soalan 21, kita diberi table, kemudian kita nak mencari min. Okey, kalau kita nak guna manual, daripada table ni kita kena tambah sikit lah. So kita kena tambah. Yang pertama ni frekuensi, so kita labelkan dia sebagai F. Kemudian class interval. So ingat kita ada dua istilah, class interval, satu lagi class boundary. Kalau class interval, kita kalau nak kenal mudah je. Selepas 19 dia terputus, sambung dengan nombor yang baru. Itu dia panggil class interval. Kalau katakan saya ada kelas 10 hingga 20, kemudian yang berikutnya 20 sehingga 30, itu maksud dia class boundary. Okay. Kemudian kita perlukan nilai X. Kita perlukan nilai X. Nilai X tu kita ambil daripada interval tu, ambil dua nombor tu kita tambah bagi 2. So kita ambil pukulator lah. So kita dapat 14.5. Maksudnya 10 tambah 19 bagi 2. Kemudian kita teruskan lagi, 20 tambah 29 bagi 2. So 24.5 dan seterusnya, 44.5, 54.5 dan 64.5. Okey, betul tak?
Okey, kalau kita rujuk kepada formula mean adalah summation of fx divided by summation of f. Kan? Jadi kalau kita nak guna table, kita kena tambah satu lagi table ni. Kita kena ambil fx, darabkan dua nombor ni, kemudian ambil jumlah dia. Okey, so yang ni kita ambil jumlah dia berapa, yang ni pun kita ambil jumlah dia, baru kita boleh dapat mean. Okey, saya galakkan guna calculator. Okey, jadi cara dia, kita tekan mode, cari pilihan statistik. Boleh tak? Tekan mode, cari pilihan statistik. Jumpa tak? Kemudian nanti dia akan ada banyak pilihan. Sekarang ni kita nak masukkan ada dua nombor. Kalau ikutkan kita perlu masukkan X dan perlu masukkan frekuensi. Dalam calculator dia akan baca X, kemudian frekuensi tu dia akan baca sebagai Y. Okay? Jadi kita kena masukkan dua nombor, maka pilih nombor 5 ni. Pilih A tambah BX. Jadi kita dah dapat, dia akan display X dengan Y kan. So kita kena ingat, X tu biasalah X, yang Y tu kita baca untuk F. Jadi kita baca je nombor X dulu, 14.5, 24.5, 34.5, kemudian 44.5, 54.5, 64.5. Dah, sampai itu je. Kemudian kita masukkan frekuensi di bawah Y. Frekuensi kita 5, 7, 4, 4, 3, 2. Okey. Okey, kemudian bila kita dah masuk data, sekarang kita nak tahu berapa jumlah ni. Yang atas ni kalau nak baca calculator, kita baca jumlah summation of xy. Jangan cari yx. Dalam calculator dia akan baca x dulu baru y. So kita tekan shift. Nampak tak nombor 1 ni? Di bawah dia ada tulis tab. Okey, ini maksud dia kita nak cari berapa jumlah dia. So nampak tak pilihan nanti? Okey, kemudian kamu cari dalam senarai tu jumlah xy, macam saya kan, jumlah xy. Kamu tekan je, dia akan bagi tahu jawapan dia adalah 852.5. Sama tak? Sepatutnya samalah. Kemudian saya nak nilai tu lagi kan. So saya tekan cancel, tekan shift nombor 1. Kalau saya nombor 1 lah. Kalau kamu shift, bukan shift, option. Calculator yang baru tekan option. Tak payah tekan banyak kali kan, dia display semua kan. Oh, maju dah tu. Okey, cari jumlah Y 25. Kemudian kamu bahagilah. Betul tak jawapan dia 34.1? Kalau tak main guna calculator, kamu kena tambah table ni. Kamu kena ambil F darab dengan X. Okey. Jadi kalau dalam assignment ataupun exam nanti, kamu buat table sampai sini je. Ini markah K1. Kalau tak guna calculator, kamu kena tambah lagi. Tambah lagi tu K1. Tambahkan hasil darab tu. Berapa jumlah dia? K1. Kalau tak tambah yang ni nanti kita akan gantikan dengan, kamu guna calculator, apa jawapan dia? Kita akan tengok kamu je nilai je. Kamu tak buat table, tapi kamu bagi tahu berapa jumlah dia. Yang ini K1 ni akan pindah ke sini. Dia sama ada K1 table ataupun K1 daripada sini. Daripada jumlah je. Boleh? Kalau semua buat table, maka 2 markah. Kalau buat table, kemudian yang lain tu guna calculator, table tu adalah sampai sini je. Sampai X je. K1. Senaraikan berapa jumlah dia, K1. Masih 2 markah. Nak cari median. So median formula kita apa? L sama dengan, bukan L sama dengan, sama dengan L tambah dengan N per 2. Ini rujuk kepada formula. Darabkan dengan C. Okey, jadi step yang pertama, kenal pasti dulu median kelas tu berada di mana.
dengan cara median class berada di mana? Rujukan kita adalah kita ambil je berapa jumlah semua. Tadi jumlah semua berapa, 25 ke? 25 kan? So kita ambil 25 bahagi 2 berapa? 12 main 5. Betul? Okey, jadi kalau nak cari median, kamu tambah sikit kat sini. Cumulative frequency. Jumlahkan frekuensi sehingga kita berada di mana. Kalau first interval, jumlah dia 5. Second interval, jumlah dia 12. Third interval, jumlah dia 16. Kalau nak mudah, kita ambil 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 3. Dan pastikan jumlah akhir mesti sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian tadi kita dapat 12.5. Ini merujuk kepada cumulative frequency. So kita baca mana yang ada 12.5. Kalau di sini masih tak cukup lagi, baru 12. Kita nak 12.5. Maka mesti ambil di sinilah. Maka median kelas berada di antara 30 hingga 39. Betul tak? Jadi sebelum kita buat pengiraan, kena pasti mana satu median kelas dia. Dengan cara ambil nombor semua sekali 25 bahagi 2. Rujuk kepada cumulative frequency. Kemudian kalau kita ada yang ni, maka ini adalah L. Tetapi ingat, L tu kita baca class boundary, lower class boundary. So tengok soalan guna class interval ke class boundary. Kalau dia menggunakan class interval, kena ubah. Nak baca 30 ke nak baca 29.5? Yes, sebab kita baca class boundary 29.5. Yang N per 2 ni yang kita kira tadi 12.5. Tolak. Kalau kita dah ada yang ni, kita dah ada median class. So yang F besar tu yang ni. F besar tu yang ni. Sebelum. F kecil semasa. So kita ambil 12 perkan dengan F kecil 4. Okey, C nak kira macam mana? C ni kita kira daripada upper boundary subset to lower boundary. Ataupun kalau kita baca daripada class interval, kita ambil 39 tolak 30, dapat berapa? 9. 9 tambah 1, 10. So letak sini 10. Kemudian kita kira lah lebih kurang 30.75. Okey, jadi kalau nak cari median, dalam table kita kena tambah cumulative frequency. Yang F ni. Kita nak mencari mood. Mood pun dia ada formula dia. L tambah, kalau hafal lagi bagus. Kalau tak hafal nanti dalam senarai formula dia. Okey. Yang ini pun sama juga. Kita akan bermula dengan dipanggil model class. Model class. Yang ini senang. Rujuk kepada mana frekuensi yang paling tinggi. Di mana? Yes, 7. 20 hingga 29. So kita tulislah 20. Mesti ada yang ni. Kalau tidak nanti kita tak boleh kira. So L kita sama dengan kaedah median, sama. Jadi kita kena hati-hati. Kadang-kadang ambil 20, kadang-kadang kena ambil 19.5. Ikut soalan. Kalau soalan menggunakan kelas interval, maka ambil 19.5. So yang ni 19.5. Okey tak? Kemudian D1, kita ambil frekuensi semasa tolak dengan sebelum. Ini adalah D1. Kalau selepas, D2. Beza dia. So D1 kita berapa? 7 tolak 5, 2. So per dengan 2 tambah 7 tolak 3. Salah, 7 tolak 4, 3. C tadi sama. Dapatlah 23.5. Selesai. Okey, kemudian kalau kita nak gunakan formula variance, simbol dia adalah S kuasa 2. Simbol dia
1 over apa dia punya formula? N tolak 1, kemudian summation of fx squared ke? Tolak, tengok balik formula tadi, per dengan apa? N kuasa 2. Betul ke? Okey, so kita guna calculator lagi. Kita tekan mode, saya galakkan guna calculator. Kita tekan mode, tekan cari statistik. Kalau calculator baru tekan apa? 6, nombor 6 kan? Tekan nombor 6, pilih 1 tambah bx. 1 tambah bx. Dan kita akan nampak x dan y. Ingat, y itu adalah frekuensi. So kita masukkanlah 14.5. Kalau kita dah masukkan tadi, kita dah boleh guna lagi 34.5, 44.5, 54.5, 64.5. Betul? Semua ada? 14, 24. Yes, biji. Kita masukkan y pula. Y itu adalah frekuensi. 5 sama dengan 7 sama dengan 4 sama dengan 4 sama dengan 3 sama dengan 2 sama dengan settle. Dah masuk data. Ikutlah calculator macam mana. Yang tadi tekan apa tadi? Option. Dah masuk data baru tekan option. Kemudian pilih 3. Betul? Lepas pilih 3 pilih apa? Tak pilih apa-apa. Dia terus keluar semua. Canggih tu. Macam saya ni, saya kena pilih shift 1. Summation. Okey, kita nak tahu berapa jumlah n. Jumlah n tu maksudnya jumlah frekuensi. Yang n ni maksudnya jumlah frekuensi. Kalau nak guna calculator, bacalah jumlah y. Tekan jumlah y 25. Ataupun dalam calculator yang baru tu display semua. Kemudian saya perlukan summation of fx squared. Ini nanti dalam calculator cari x kuasa 2y. Cari x kuasa 2y. Cari x kuasa 2y. Ya ni. Jangan cari y x kuasa 2. Sebab calculator dia akan baca x dulu baru y. X kuasa 2y. Terus 35166.25. Yes, biji. Kemudian saya perlukan summation of fx. Kita tekan shift, bukan tekan shift. Tekan shift nombor 1. Cari jumlah xy. Baca jumlah xy. 852.5. Nanti dalam soalan nanti kamu jawab sama ada nak guna table 2 markah ataupun 1 table, 1 lagi jawapan calculator. Saya galakkan guna cara ni. Table tak payah buat semua. Tak payah buat tambah lagi kolom fx berapa, tambah lagi 1 kolom lagi fx kuasa 2. Tak payah, nanti banyak kerja. Saya galakkan table buat sampai x je. Lepas tu guna calculator. Apa lagi? Tolak dengan 852.5 kuasa 2 per dengan 25. Dapatlah 254. Okey, kemudian soalan seterusnya kita nak mencari Pearson's coefficient. Yang ni rujuk balik kepada nota. Coefficient of skewness. Jadi pilih sama ada formula yang pertama ataupun formula yang kedua. Ikut maklumat yang kita dah kira. Jangan kita cari yang baru, yang dah ada tu. Kemudian kita akan lihat kalau SK equal to 0, maksud dia adalah distribution is symmetric. Kalau equal to 0. Kalau more than 0, positively skewed. Ikut je, kalau greater than positive, less than negative. Itu je. Yang ini mean kita dah kira kan? Salin je. 3 mean. Berapa mean tadi? Macam 34.1, betul? Median 30.1.
75 S 15. Mana datang S? Daripada variance tadi kita ambil punca kuasa 254. Kan dia tanya pula mana datang S ni? Square root of jawapan tadi. So 15.94. Ini kalau kita kira 06305. Jadi kalau kamu guna formula yang kedua ni, jawapan dia tak akan sama yang kita kira ni. Kita dapat 0.6305. Mungkin kalau kita kira guna formula yang kedua, mungkin dapat 0.6415 contoh. Tapi dia tak lari jauh. Nombor memang tak sama, tapi dia tak akan lari jauh. Okey. Kemudian kalau kita nak interpret SK more than 0, kan positif tu. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan the data skewed. Nak guna istilah ni pun boleh, skewed to the right, ataupun nak guna istilah positif. Pilihlah mana kamu nak. Soalan G. Okey, yang mana yang sesuai? Kita nak guna mean ke median? Mana dia? Kalau distribution kita symmetrical, maka measurement yang paling sesuai adalah mean. Kalau dia symmetrical, pilih mean. Selain daripada tu, pilih median. Sekarang kita nak pilih yang mana? Median lah, sebab dia bukan symmetrical. Okay, so dekat sini, maka kita akan pilih mean lah, median lah. Median. Because data kita adalah skewed to the right. Gunakan reason yang di atas ni. Kalau symmetrical, kita pilih mean. Okey, kadang-kadang soalan dia beri dalam bentuk less than 2.5. Dia biasanya data kita dia bagi kelas interval bersama dengan frekuensi. Sekarang ni dia bagi dalam bentuk cumulative frequency. Okey, jadi cara yang paling mudah, yang ini kalau diguna less than, maka 2.5 ni adalah upper boundary. Kalau diguna less than, maksud dia saya akan senaraikan macam ni. Kalau guna less than, maksud dia 2.5 tu berada di atas. So 2.5, 5.5, 8.5 sampailah 17.5. Kemudian nombor yang sebelum dia kamu ambil ni. Sebab kan kelas boundary kan dia bersambung. Dia mesti bersambung. 2.5 sambung dengan 2.5. So kita balas sampai tu. Okey, kemudian kita perlukan X. X tu adalah midpoint. So kita ambil lah 0 hingga 2.5. Kalau dari segi pengiraan, kita tengok beza dia adalah 5 kan? Beza dia 3. Betul? Setiap kelas interval dia, beza dia 3. Jadi janganlah ambil 2.5 tolak 3. Kita akan dapat negatif kan? Data kita mana ada negatif. Itu yang saya ambil 0 juga. Okay? So yang first interval ni jangan start dengan negatif. Mesti 0. So kita dapat berapa? Ni dapat yang pertama berapa? Oh, sebab community dia 0. Tak payahlah, buang masa je. Kita ambil yang kedua terus. So dapatlah 4, 7, 10, 13, 16. Dapat tak? Mana datang tu? 2.5 tambah 5.5 bagi 2. Frekuensi pula, kalau kita tengok first interval dia 5, maka 5 lah kat sini. Selepas tu dia bergerak dah jadi 15, maksud dia 10 lah. Betul tak? 5 tambah 10 kan 15. Bergerak lagi. So berapa dah? Dapat 13. 5, 10, 13. Teruskan lagi 12. Teruskan lagi 10.
Jumlah dia berapa? Pastikan jumlah dia mesti 50. Okey, sama juga kita nak mencari min. Min summation of fx divided by summation of f. Gunalah kalkulator. Mod statistik. Okey, pilihlah A tambah BX. So saya delete dulu. Okey, kita masukkan X yang pertama. 4 sama dengan 7 sama dengan 10 sama dengan 13 sama dengan 16 sama dengan. Untuk yang Y pula, kita masukkan untuk frekuensi. 5, 10, 13, 12 dan 10. Yes. Kemudian dah masuk data, kita tengoklah nilai yang sesuai. Summation. Jumlah XY, jumlah XY. So 536. Betul tak? 536. Jumlah F tak payah saya buat lah. 50. Katakan tak percaya, ya ke? Kan ada yang macam tak perhati kan. Dah hilang lah. Zas. Jumlah Y. Yes, sebiji 50. So kita bahagi 10.72. Yang kedua, saya nak kira median. So median, formula dia adalah L tambah N per 2 tolak F besar bahagi dengan F kecil darab dengan C. Okey, yang pertama kena pasti median class tu berada di mana? Median class. Jadi kita ambil jumlah 50. 50 bahagi 2 berapa? 25. Jadi lihat pada cumulative frequency. 25 maka berada 11.5. So di sini lah. Okey tak? Rujuk kepada cumulative frequency yang 25. So jangan ambil 15. Ambil lebih. So saya akan ambil 11.5. So bila dah dapat yang tu, maka barulah kita boleh tulis L kita adalah, ini nak ambil 8.5 ke ataupun nak tolak dengan 0.05. Sebab dia adalah class boundary. So ambillah 8.5. Kalau katakan dia class interval, so 8.5 tolak 0.05. Mana datang 0.05? Dia beri langit. Datang mana? Kalau kita nak tentukan macam tadi kan, kalau katakan saya ada interval 2 hingga 5 contoh, kemudian 6 sehingga 10 contoh kan, maka nak tahu ini kenapa nak guna 0.5? Sebab ambil beza ni, 6 dengan 5 tolak kan, so 1 bagi 2 0.5. Okey tak? Kalau yang 1 tempat puluhan kita akan gunakan 0.05. Okey, saya sambung balik. Tambah dengan ini kita dah kira 25. Yang F besar ni adalah cumulative sebelum 11.5. Cumulative sebelum. Ini tadi median class. So F besar kita yang ni 15. F semasa 13. So berapa tu? 15 perkan dengan 13. Kita punya C berapa? Yang kita ada ni adalah class boundary. Bila class boundary, ambil je 11.5 tolak 8.5. Berapa? Macam 3 kan? Lihat tak? 11.5 tolak 8.5. Kita boleh tolak terus. Kalau kita kira class interval, tolakkan tapi kena tambah 1. Ni kamu kira ni 10.808. Yang ini kita boleh cari dulu variance. Saya tulis formula 1 per n tolak 1 yang ini yang kuasa 2 tolak n. Itu kita punya formula lah. Jadi kita dah ada tadi
sama dengan 1/50. 50 tolak 1, 49. Okey, yang ini guna kalkulator lah. Summation of X kuasa 2Y. Cari ni X kuasa 2Y. Jangan cari Y X kuasa 2. So 6458. Tolak. Saya perlukan summation of Fx. Kalau kalkulator baru dia dah display semua. SY, cari SY, yes. 536. Jangan lupa dia ada kuasa 2. Ni 50. So kita kira berapa ni? Bagi dengan 49. Jadi 14 je. 14.5 3 2 lah. Tapi soalan bukan tanya variance, soalan tanya standard deviation. Jadi square root of 14.5322. Kalau kita square rootkan dia dapat 3.8121 lah lebih kurang. Kemudian sama juga hence calculate the Pearson coefficient. Jadi pilihlah formula mana yang kamu nak guna. Katakan sebab kita tak ada maklumat mode, jadi jangan guna formula yang ada mode. Kita ambil mean. Bila guna formula mean, jangan lupa mesti ada 3 kat depan. Divide by S. 3 mean kita tadi 10.72. Median 10.808. Standard deviation 3.812. Lebih kurang negatif ya? 069. Maka dia hampir kepada 0. Cuma dia ke kiri sikit. Jadi kesimpulan dia, ini rujuk kepada nota. Nota ada tak kesimpulan dia? Ada kan? Okay, slightly skewed to the left. Ataupun boleh juga almost symmetrical. Simetri. Hampir kepada simetri tapi dia ke kiri sikit je. Okey, kalau dia hampir kepada simetri, yang mana sesuai? Mean ke median? Mean lah kan? So mean lah sesuai. Jadi disebabkan dia hampir simetri, so mean is better. Kalau selain pada tu, kita akan gunakan median. Dia dua jawapan, mean ke median, tu je. Jangan pergi canggih pula jawab mood. Dia dua je pilihan, mean ataupun median. Okey, ini sebab the distribution. Gunakan alasan yang sama tadi. Almost symmetrical. Simetri pun boleh. Simetri. Dah selesai. Okey, contoh 23. Kita dia beri dalam bentuk table pula. Table. Okey, soalan dia compute the Pearson coefficient. Yang ini kamu kena tetapkan, kamu nak pilih formula yang mana? Nak pilih mean dengan median ataupun mean dengan mode? Kena pilih lah. So ikut kita punya pilihan. Okay, nanti kamu guna kalkulator. Saya buat terus je. Mean X bar sama dengan summation of Fx. Ini nanti kamu guna kalkulator. Saya bagi jawapan je 6745 bahagi dengan 100. Maka mean tu jawapan dia 67.45.
Nanti kamu guna calculator. Okey. Kemudian saya nak kira mode lah, mode. Mode, simbol dia adalah X. Simbol dia apa? X yang ada cap ni. Kalau nak buat simbol lah. Sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 darab dengan C. Okey, kita cari dulu model class. Okey, model class rujuk kepada frekuensi yang paling tinggi 42. So inilah model class kita. Jadi L tu kita nak baca yang mana? Nak ambil 66 ke? Nak ambil 65.5? So hati-hati ya, 65.5. Sebab yang kita ada ni adalah kelas interval. Kalau kelas interval jangan baca 66. Kena tolak 0.5. Tambah dengan, okey, D1 mudah. D1 semasa tolak sebelum. Ni D1. D2 yang ke bawah ni. So ini D1, ni D2. Okey, jadi kamu kira lah 24 per 24 tambah 15. Okey, C dia berapa? 68 tolak 66 dapat 2. Kemudian nak buat apa? Tambah 1. So jawapan dia 3. 6735. Okey, saya nak kira standard deviation pula. Saya kira variant dulu, variant. Ini gunakan formula X kuasa 2 tolak summation of fx. Okey, nanti kamu check lah ni. Okey, ni sama dengan ni, kamu check lah ya. Akhir sekali nanti 8.6136. Ini nanti guna calculator. Standard deviation kita adalah square root daripada variance. Ni sama dengan 2.93. Okey, ni nanti kamu guna calculator. Kita punya target, saya nak cari SK dengan menggunakan formula min dengan mode. Okey, nanti kamu tolak lah min berapa tadi, mode berapa bagi dengan S. 0.034. Okey, nanti kamu kira Kemudian soalan kata hence state the shape of the distribution. Jadi kalau SK kita more than 0, maka kita boleh buat kesimpulan distribution is, ini pun hampir kepada 0 juga. So boleh gunakan yang tadilah. Okay, slightly positive, positively skewed, ataupun almost. Kita boleh guna yang tadi, symmetric, yes. Okey, yang kita sibuk kira tadi itu adalah untuk maklumat maths. Jadi kita nak compare yang mana satu yang lebih stable, maths ke ataupun fizik. Jadi kita boleh gunakan, dipanggil coefficient of variation. Ini tengok balik dalam nota, ataupun saya ringkaskan dia sebagai CV lah. CV, standard deviation divided by mean darab dengan 100. Okey, kita gunakan untuk matematik, maths. CV dia adalah standard deviation, kita ambil yang tadi 8.6136 per dengan mean
67.45 darab dengan 100. 77%. Kemudian kamu kena kira pula untuk fizik. CV dia adalah standard deviation yang diberi adalah 9.8175 bagi dengan 69.25. Ini diberi dalam soalan. So dapat 14.88%. 18%. So yang mana lebih stabil? Fizik ke maths? Kita lihat CV yang paling kecil. Maths dah. So kesimpulan maths score is more. Dah turun naik dah. Macam tu lah. Nanti kamu sambung lah. Is more compare to physics. Maknanya kita akan rujuk kepada CV yang paling rendah.